pelaksana ataupun hostnya kita akan gilirkan mengikut negeri lah, dan kita lalukan volunteer daripada negeri, dan kita akan berikan token kepada negeri-negeri yang host ni, dan terpulang kepada negeri untuk buat ikut kreativiti masing-masing lah. Kalau kita tengok Gema Melaka hari ni dia siap ada background background gambar tu yang semua standard kan. So ni satu bentuk kesatuan daripada Gema Negeri Melaka. Tahniah lah atas jadi host yang pertama dan juga melakukan effort yang agak baik. Dan sekali lagi ini antara cara yang kita cuba buat juga dalam keadaan pandemik ni. Kalau ikutkan sebelum-sebelum ni kita banyak boleh kekalkan kita punya momentum, semangat, sharing bila kita berjumpa, bila kita meeting fizikal kan. Tapi bila tak boleh ni, kita cuba buat kelainan. Kalau macam sebelum-sebelum ni kita dah biasa buat talk biasa kan. So ini adalah salah satu cara kelainan yang kita cuba buat lah, supaya kelainan-kelainan ni, kreativiti yang timbul ni boleh menambahkan lagi ataupun at least memberi satu alternatif baru lah instead of waktu fizikal dan waktu pandemik yang terus berterusan. Hari ni saya tak ada nak bercakap terlalu panjang lah, just kata-kata aluan sebagai mewakili penganjur Gema Pusat ni. Ada beberapa mungkin sedikit pesanan. Sebelum ni saya dah cakap tentang untuk Gema-Gema Negeri AJK terutamanya untuk menjaga kebajikan AJK, menjaga kebajikan ahli dan ikut pace masing-masing. Jika jika memang ramai yang terkesan di kalangan AJK, dan mungkin yang lebih penting adalah fokus kepada AJK punya kebajikan dahulu sebelum kita buat program di luar dan sebagainya. Tapi kali ini saya menyentuh sedikit berkaitan tu juga, tapi mungkin yang lebih lain sikit lah in term of perspektifnya. Saya nak share sikit screen sebab saya nak lukis sikit. Sekejap saya share screen. Boleh nampak kan? Ambil Okay, nampak. Okay, boleh nampak Nampak clear. Okay. Ini khusus untuk pengerusi negeri dan juga AJK Gema Negeri lah. Sebab yang membawa satu organisasi yang penting lah sebenarnya bagi belia di negeri masing-masing. Sebab tak ada lagi pemuda Gema Negeri dalam negeri anda yang lain, organisasi yang lain, tapi anda lah satu-satunya pemuda Gema Negeri masing-masing. So tanggungjawab dan amanah tu adalah di atas bahu anda dan bahu kita lah. Di peringkat pusat kami memikul satu tanggungjawab di peringkat nasional lah. So apa yang saya nak cuba share dekat sini adalah untuk kita sedar bahawa dalam apa-apa masalah, kesulitan dan kelesuan yang berlaku sekalipun, tapi kita kena sedar bahawa kita kena acknowledge kita punya kelesuan, tapi kita jangan terus berada dalam kelesuan tersebut lah. So apa yang saya cuba lukis kat sini ialah satu graf yang saya kira ini performance, dan ini tahun ataupun masa lah, tahun So kalau kita di peringkat negeri masing-masing mungkin dah berapa tahun penubuhan Gema Negeri masing-masing. Ada yang 4 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang mungkin 8 tahun dan sebagainya. So kalau kita tengok perkembangan kita daripada sejak kita bermula, mungkin daripada sini lepas tu kita makin naik, adalah ada punya jatuh naik je kan. Tapi maksudnya secara overall kita semakin lama semakin baik. And then apabila berlaku pandemik, kita terkesan dengan pandemik, dan memang secara semula jadi dan
siapa-siapa pun pasti akan terkesan, yang menyebabkan ada kemungkinan kita jatuh sedikit lah. Dan mungkin jatuh banyak mana tu ikut masing-masing lah. So momentum dan performance yang kita ada waktu awal ni mungkin akan terkesan disebabkan pandemik sebanyak ni lah. Dan kita kena acknowledge benda ni, iaitu kelesuan-kelesuan dan kesusahan, kesulitan, limitation yang berlaku tu kita kena acknowledge. Tapi pada dalam waktu yang sama, apa yang kita cuba lakukan sekarang adalah seboleh-bolehnya sementara pandemik ini akan berakhir, kita mengharapkan di peringkat pusat dan di peringkat negeri jangan terus turun ke bawah. Sebab nanti dia akan bila lost momentum, bila hilang semangat, bila AJK hilang dan sebagainya, menyebabkan kita susah nak bangkit. Jadi apa yang kita boleh buat, tanggungjawab pada pengerusi dan juga AJK adalah seboleh-bolehnya stop at one point and then cuba untuk kekalkan the momentum lah. Melalui mungkin kalau tak boleh nak buat program di luar pun, buat program sesama AJK dan sesama ahli dan sebagainya. So kita mengharapkan dan ada kemungkinan mungkin kita di fasa yang ni lah, di fasa sekarang ni, di fasa yang ni, iaitu kita cuba mengekalkan satu momentum yang agak lama dah kan berlaku pandemik ni. Dan apa yang kita harapkan ialah dalam keadaan kita mengekalkan momentum dan sebagainya ni, bila berakhirnya pandemik supaya kita boleh bangkit kembali dan terus fly high lah. Kita harapkan begitu. So kita nak cuba elak daripada berlakunya penurunan yang ketara di bahagian ni, dan cuba seboleh-bolehnya dalam keadaan kesempitan kita ni, kita lakukan sesuatu, fokus kepada peluang-peluang yang ada. Sebab kita yakin bahawa dalam setiap kesusahan, dalam setiap kesulitan yang berlaku pun pasti ada peluang dan kekuatan yang kita boleh berpegang. Dan itulah gunanya kita berada dalam organisasi. Kita boleh ada satu kekuatan secara kolektif yang kita boleh saling support each other. Yes, kita mengaku bahawa semua orang menghadapi kesulitan masing-masing, tapi cuba fokus kepada kekuatan-kekuatan yang ada, fokus kepada peluang-peluang yang ada, untuk kita kekalkan kita punya momentum di sinilah, dan supaya dia tidak terus jatuh. Apa yang kita perlu buat, macam saya kata tadi, first mesti acknowledge kita punya kelesuan ataupun kita punya kesempitan tu. Sebab tanpa kita acknowledge kelesuan tu, sebenarnya kita akan terus hanyut dibawa oleh kelesuan tersebut lah. Dan kita tak nak benda tu berlaku. Yang penting kita tahu ni dan kita cari the next best thing yang kita boleh buat. Dan akhirnya kita kumpul balik kekuatan di kalangan AJK, be conscious terhadap apa yang berlaku di sekeliling supaya kita boleh kekalkan kewarasan. Dan paling penting adalah mesej saya kat sini adalah untuk kita take charge of ourselves. Take charge ni maksudnya bila kita dah acknowledge and then kita take charge. Take charge dekat kita punya masa. Dari segi masa kita, jangan biarkan dilarut oleh dihanyut oleh kelesuan terbabit. And then kita take charge on our health, kita punya kesihatan, kita take charge dekat kita punya communication sesama kita, communication, bonding sesama kita, sesama ahli keluarga, dan juga kita take charge on our financial. So bila kita ada perkara-perkara ni kita berlaku dan kita yakin bahawa pandemik ini akan berakhir dan akhirnya kita mampu untuk keluar daripada kesulitan-kesulitan ini pada satu masa yang akan datanglah. So ini saja setakat ni saya punya sharing dan juga saya punya kata-kata haluan supaya kita sesama kita boleh support each other dan tidak terus tenggelam dalam kelesuan pandemik ni lah. So itu saja. Sekiranya ada apa-apa yang di peringkat Gemma Pusat boleh bantu, boleh
maklumkan kepada pihak kami dan kami akan cuba buat apa yang kami boleh lah. Dalam waktu yang sama kita akan lancarkan juga satu tabung kebajikan ahli. So sekiranya ada siapa-siapa yang mungkin perlukan bantuan boleh mohon bantuan kepada dalam ni, dan juga dalam waktu yang sama siapa yang mungkin ada rezeki lebih boleh sama-sama share di dalam tabung kebajikan ahli inilah. Dan saya sangat gembira sebenarnya hari ni saya nampak ada ramai juga nama-nama yang saya tak berapa kenal. So maksudnya alhamdulillah kita masih lagi dalam keadaan yang kita boleh dapatkan keahlian dan juga dapatkan komitmen daripada AJK ya. So maksudnya jika di peringkat negeri dirasakan tak boleh nak buat apa-apa, tapi yakinlah macam apa yang terbukti pada hari ini, seramai 30 lebih orang ni, maksudnya masih ada harapan dan ramai lagi yang AJK yang nak bersama-sama dengan kita untuk meneruskan agenda perubahan positif di kalangan belia di Malaysia. So sekian saja, terima kasih Gema Melaka dan boleh teruskan dengan agenda pada hari ini iaitu work-life balance yang kita rasa kita ada jemputan khas yang pakar lah dalam bidang ni, insyaAllah. Kembali. Okey, baik. Baik, terima kasih kepada Nazmi Alim atas ucapan tadi. Benda yang paling penting kita kenal pasti kelesuan dan kumpul balik kekuatan antara AJK. Okey, baik. Semua sekali kita akan adakan sesi bergambar dulu. Okey, minta untuk semua buka kamera masing-masing. Siapa yang belum make up boleh touch up make up dulu. Okey semua kawan. Tak tahu nampak buka kamera ke belum semua. Okey baik. Ahmad Rahim yang akan ambil gambar. Gemar Pusat. Gemar Pusat. Okey baik. Serah pada Gemar Pusat. Boleh insyaAllah. Ready semua? Ada yang nak buka gambar lagi? Okay, saya bring skin dalam 1, 2, 3. Senyum. Okay, one more time. 1. Oh, dah tutup dah. Okay dah. Tutup lah. Okay, terima kasih. Okey baik. Terima kasih. Jadi seterusnya kita teruskan dengan satu perkongsian khas yang istimewa daripada Pemuda Gema Melaka. Jadi untuk penceramah pada pagi ini Puan Nur Ashikin bin Ismail, kelulusan dari Ijazah Sarjana Muda Kaunseling daripada University Sains Islam Malaysia USIM. Dan beliau merupakan kaunselor berdaftar dan juga pegawai psikologi Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN Gema Melaka dan merupakan ahli jawatan kuasa Pemuda Gema Melaka. Seterusnya dipersilakan Puan Nur Ashikin Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar ke suara saya? Boleh. Boleh jelas Baik. Kalau ada terdengar bunyi-bunyi yang pelik-pelik tu abaikanlah, takut anak meraung ke apa kan. Sebab tadi saya dengar ada orang ada suara background, nak bihun ke tidak tadi kan. Okey. Alright, so insyaAllah lah hari ni bukanlah kita nak kata pakar pun, kita sekadar nak buat sharing, okay. Dan sebenarnya sharing saya ni pun ada sedikit yang telah disentuh oleh saudara Nasim tadi, okay, berkaitan dengan acknowledgement ataupun dia nak suruh kita kekalkan momentum lah, okay. So dalam nak mengekalkan momentum ni maksudnya kita kena ada work-life balance yang bagus lah. Okay, so untuk hari ni saya pun tak ada slide, kita just buat santai-santai boleh okay, boleh. Tak ada slide, kita just free flow, and then kalau ada apa-apa pertanyaan boleh tanya direct je lah. Okay, so kalau kita tengok kan sebelum daripada saya start kan,
Okey, mungkin kita sama-sama boleh fikirkanlah ataupun mungkin siapa nak ambil kertas ke, nak apa, nak buat catatan ke apa ke, boleh buatlah. Okey. Kalau kita tengok kan, setiap daripada kita Catat ni, kat kita chat. ada banyak topi. Banyak topi. Bukan macam yang Cik Safwan pakai tu je. Okey, so kita ada banyak topi dalam kehidupan kita. Okey, okey, macam contohlah saya sendiri. Saya memakai topi sebagai seorang kaunselor, sebagai seorang ibu, sebagai seorang isteri, sebagai seorang pekerja, kan? Mungkin saudara pengurusi majlis kita tu mungkin dia memegang topi sebagai seorang suami. Okey, saudari Farisha dia kata sebagai seorang anak. Okay, so maksud kata tu topi kita tu sebenarnya sangat banyak walaupun sebenarnya kita adalah seorang sahaja. Okay, so kalau ikutkan kita boleh bergaya dengan macam-macam topi ni sebenarnya. Okay, seorang hamba Allah. Itu yang paling utamalah. Okay, so bila kita dah listing kan, kita akan nampak untuk setiap topi itu, kita boleh bahagikan dia punya cabaran dan juga manfaat yang kita terima daripada topi-topi tersebut. Okey, maksudnya setiap topi itu tadi mesti dia akan datang dengan cabaran dan juga manfaat lah dia datang sekali. Okey, macam contohnya sebagai seorang kaunselor, saya rasa seronok bila kita dapat bantu orang lain dalam menjalani kehidupan dia. Tetapi dalam masa yang sama, kadang-kadang kita juga dalam kehidupan kita ada masa yang kita terganggu juga dengan isu-isu yang berlaku. Okey, so itu adalah normal punya kehidupan lah. Okey, so kalau kita tengok pula tempoh masa yang topi-topi yang kita perlu pakai tu. Macam contohnya sebagai seorang AJK Pemuda Gema lah, topi AJK Pemuda Gema kan, dia ada time expired kan. Nanti dah habis masa, dah lebih umur, dah lebih masa, dah lebih haul, kita kena bagi peluang kepada orang lain lah untuk take over kan. Okay, so bila kita tengok kan dalam cabaran yang kita terima ni, kita tak nafikan akan berlaku orang kata kecederaan dari segi efektif iaitu emosi ataupun kita punya kognitif, pemikiran kita dan juga tingkah laku kita. Okey, kecederaan itu boleh berlaku. Okey. So sebenarnya hari ni saya cuma nak bagi tips je kepada tuan-tuan dan puan-puan macam mana kita nak kekalkan tadi macam saudara Nasim cakap kan, nak kekalkan momentum. Okey, kita nak nak kekalkan kita punya pencapaian kita kan. Okey, so tips saya tu ada senang je, ada 3 je sebenarnya. Okey, kalau ikutkan kita macam, kalau kita tengok kan bila kita nak sentiasa positif ni, kita kena ada cara lah macam mana kan. Okey, so kalau kita tengok kan, kita ada banyak battery sizes kalau dekat pasar raya kan. Battery sizes tu maksudnya ada yang kecil, ada yang besar, ada yang triple A lah, ada yang double A lah. Okay, so hari ni saya nak bawanya adalah triple A, 3A. Okay, so untuk tiga proses ni kalau kita dapat lalui dengan betul, dengan orang kata dengan memaksimalkan sumber yang ada, insyaAllah kita boleh kekal positif lah. Okay, dalam kehidupan kita. Okay, sebab bila kita cakap work-life balance tu maksudnya kita kena balance kan semua aspek. Maksudnya dari segi pemikiran kita, daripada segi emosi kita, daripada segi tingkah laku. Okay, contohnya kalau kita punya emosi baik tapi pemikiran kita ni sentiasa berfikiran negatif pun tak bagus juga. Okay, jadi biar seiring supaya kita ni boleh maju ke hadapan dengan lebih orang kata tertib lah, dengan lebih ada matlamat tu. Okay, so 3A yang saya nak bagi tadi adalah, yang pertama adalah accepting. Okay, macam tadi yang saudara Nasim cakap tadi, acknowledgement. Dia lebih kurang lah macam accepting ataupun menerima keadaan yang mana apa sahaja yang kita lalui sekarang ni, ini adalah realiti. Okay, kita perlu menerima.
Okey, keadaan ini. Okey. So maksudnya contohlah kita bagi. Okey, sekarang ni kita ada BDR, betul tak? Kita ada work from home. Okey, ada setengah orang mungkin dia rasa macam wah seronoklah, tak payah pergi kerja, tak payah bangun pagi, nak pergi siap-siap apa semua bagaikan, tak payah nak make up lah, tak payah nak membazir minyak, nak pergi ke tempat kerja apa semua kan. Okey. Tetapi okey, bila kita tengok daripada sudut yang lain pula, okey, bayangkan kalau ibu itu mempunyai ramai anak. Okey, sekolah pula tak buka. Okey, nursery pun tak buka. Jadi dekat situ, dalam masa dia perlu bekerja di rumah, dia perlu menguruskan anak-anak dia. Okey, jadi dekat situ memang kita akan tahulah dia punya kehidupan tu akan apa orang kata agak kelang kabut lah. Okey, mana nak uruskan makan anak, mana nak uruskan mandi anak. Lepas tu apa orang kata nak uruskan pula ke hal-hal kerja. Dah lah sekarang ni kita punya apa? Kita punya zaman ni limited dengan apa online saja kan. Buatnya tiba-tiba line tak betul, line tak okey, pun masalah jugalah dekat situ. Okey. Jadi dekat sini apa proses accepting tu sangat penting. Okey, saya imaginekan macam kita semua ni kita boleh ambil apa orang kata konsep kura-kura ataupun penyu. Okey, dia ada cengkerang kan. Okey, bila dia rasa diri dia tu macam terancam ataupun diri dia tu macam apa orang kata letih ke apa kan, dia akan masuk dalam dia punya cengkerang masing-masing. So kita semua ni pun ada cengkerang-cengkerang kita yang mana kita boleh masuk sekejap, pausekan diri kita dan kita boleh do something ataupun fikir sesuatu yang kita perlu buat untuk next. Okay, nak fikir sesuatu tu pun dia perlu ada orang kata step yang jelas supaya kita boleh ada perancangan yang jelas. Okay, so macam contohlah kita tengok kalau ikutkan zaman pandemik dulu pun kita kena buat work life balance juga. Okay, sorry, zaman sebelum pandemik pun kita perlu buat work life balance. Okay, tetapi zaman pandemik pun sama juga, kita still kena buat work life balance. So benda ni orang kata isu yang sentiasa ada lah. So dekat sini kan kita akan tengok bila mana kita menerima keadaan sekarang, yang mana contohnya kan bila kita berada dalam pandemik, kita dah tak boleh nak berkomunikasi seperti dulu dengan orang-orang di sekeliling kita. Okey, lepas tu pula kita punya orang kata pergaulan terbatas. Lepas tu pula mungkin dari segi apa orang kata aktiviti-aktiviti yang kita nak lakukan pun terbatas. Mungkin kita ni jenis orang yang suka untuk bersosial ataupun suka untuk melakukan aktiviti-aktiviti di luar kan. Okey, jadi disebabkan pandemik ni kita terbatas benda-benda macam ini. Okey, jadi ini akan memberi kesan dari sudut emosi kita, daripada sudut pemikiran kita. Okey, lagi-lagi contohnya orang itu adalah orang yang extrovert. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar lah okey, kita ada introvert dengan extrovert. Jadi kalau orang extrovert ni dia memang lebih kepada social punya life. Okey, bila social life dia tu tiada, bateri dia akan cepat habis, drain energi dia. Okey, tetapi untuk orang yang introvert, mungkin keadaan sekarang ini apa orang kata sangat menyeronokkan pada dia lah. Okey, sebab orang yang introvert dia lebih kepada dia suka bersendirian ataupun dia lebih kepada fokus kepada diri sendiri. So dia tak kisah sangat duduk dekat rumah lama-lama pun okey. Alright, tapi kalau untuk orang extrovert mungkin dekat sini dia perlu apa orang kata berlawan dengan dia punya sifat tu. Okey? So dekat sini datangnya terma acceptance tadi, penerimaan, yang mana apa namanya pandemik ini dia memang mengubah kita punya gaya kehidupan kita. Okey. Okey, so saya just kita nak highlight lah kat sini. Kenapa pentingnya kita nak menerima sesuatu keadaan itu supaya kita lebih bersedia untuk akan datang. Maksudnya kita bersedia untuk buat apa saja tindakan yang diperlukan untuk next. Okey, kalau contoh kita tak menerima sesuatu itu dengan seadanya, okey, proses untuk perubahan itu akan tersekat. Okey, kalau contohlah perkataan perlu, mesti, harus dan sebagainya itu sebenarnya actually adalah perkataan-perkataan yang allergic lah dalam kaunseling, okey, ataupun psikologi. Okey, sebab benda-benda itu kita panggil sebagai perkara yang tak wajar lah. Okey, tetapi dalam proses untuk kehidupan kita, untuk acceptance itu perlu ataupun penting
untuk kita lakukan supaya kita lebih bersedia untuk orang kata dalam proses nak move on, nak melepaskan, okey, dalam proses untuk nak memaafkan. Okey, kadang-kadang kan kita rasa macam bila kita gagal melakukan sesuatu tu kan, kita rasa kita akan menyalahkan diri sendiri. Okey, jadi bila kita ada proses acceptance tu, bahawasanya kita tahu setiap perkara tu dia ada baik dan buruk dia. Maksudnya kita sendiri pun ada kita punya kekurangan, ada kita punya kekuatan. Jadi bila kita terima benda itu, kita akan lebih mudah untuk memaafkan orang lain dan juga memaafkan diri sendiri. Memaafkan diri sendiri itu yang penting sebenarnya. Okey, yang mana kita ni bukanlah superpower, supernatural, superwoman ke apa, tidak. Okey, maksudnya kita boleh buat kesilapan dan kita boleh perbaiki kesilapan itu. Tetapi prosesnya yang penting adalah menerima dululah. Okey, contohlah sebelum ni saya ada buat talk dengan AADK kan. Okey, yang mana kita nak mereka menerima bahawasanya mereka itu memang dah terlibat pun dengan dadah. Okey, sebab kalau dia tak terima dia punya reality itu, dia akan menghadapi kesulitan untuk melakukan proses pemulihan dia itu. Okey. So bila kita tengok kan macam contoh, sorry saya catat dekat handphone je sebenarnya ni. Okey. So dekat situ bila kita dah menerima, kita akan ada strategi yang kita boleh lakukan. Okey. So next adalah yang kedua adalah adjustment ataupun ubah suai. Okey, kalau kita tengok motor ke kereta yang kita beli kan, ada je orang dia beli motor standard je. Okey, kereta pun standard je. Tapi bila dah adjust, dia dah orang kata ubah suai kan, modify sana sini kan, dia jadi lebih hebat daripada motor yang standard. Atau bukan, motor yang full spec tu. Okey, ataupun kereta yang full spec tu. Jadi dekat sini proses untuk adjustment pula. Okey, lepas kita dah menerima tu, baru kita boleh masuk ke proses adjustment. Selagi mana kita tak terima realiti kita tu, kita akan hadapi kesukaran untuk masuk ke proses adjustment tadi. Okey, dekat sini tadi kita akan gunakan semua sumber yang kita ada. Okey, contohnya kita tengok kan, saudara Alimin, saudara Safwan ni yang saya nampak nama tau, sebab tu saya sebut. Okey, mungkin mereka adalah lelaki, dua-dua adalah lelaki, tetapi keupayaan mereka berbeza untuk setiap orang. Okey, jadi kat situ proses adjustment pun akan berbeza. Okey, mungkin contohnya saudara Alimin orangnya introvert, saudara Safwan orangnya extrovert. Okey, so adjustment dia tu akan berbeza. Okey, macam tadi contohnya orang yang extrovert, dia perlu bersosial sebenarnya, dia perlu keluar dan sebagainya kan. Okey, so sekarang ni kita limited. Kita boleh keluar tapi depan rumah aja. Okey, jadi mungkin kita instead of kita bersosial dengan orang, kita cuba bersosial dengan alam. Okey, mungkin kita nak bercucuk tanam ke apa benda semua tu, kita boleh lakukanlah dekat situ. Okey. So dekat sini juga, dekat proses adjustment ni tadi, perlu akan ada datangnya proses untuk top up knowledge. Okey, top up knowledge kita tu maksudnya dekat sinilah kita gali balik sumber-sumber ilmu yang kita ada. Okey, contohnya kita hadapi masalah tentang pengurusan emosi. Okey, so macam mana kita nak uruskan emosi dengan baik? Dekat sini dia ada cara dia, dan cara ini tidak semestinya orang kata betul untuk setiap individu. Okey, mungkin saudara Amar dia punya cara untuk release stress lain. Okey, mungkin main game ataupun mungkin tengok movie. Okey, ada setengah orang tu saudari Ilya ke apa kan, mungkin dia suka untuk window shopping dan sebagainya. Okey, tapi macam contoh kalau ikutkan nak window shopping dekat mall dah tak boleh dah. Okey, so mungkin kita boleh guna saluran yang lain, medium yang lain, contohnya Shopee ke ikan beta. Ikan beta tu apa? Okey. Alright. So dekat sini bila kita cuba untuk adjust mengikut kesesuaian kan, itu akan mengurangkan konflik yang berlaku. Saya bagi contoh macam dalam perkahwinan Dalam perkahwinan pun contohnya bila kita nak memasuki alam perkahwinan, kita akan berkahwin dengan keseluruhan family. Betul tak? Okey. Jadi dekat situ kita akan aware yang mana lifestyle pasangan kita adalah berbeza dengan lifestyle kita.
Okey, cara pasangan kita dibesarkan adalah berbeza dengan cara kita. Okey, jadi tadi bila kita dah masuk bersama-sama tu, kita akan ada proses yang tadi, yang first tadi tu, kita menerima kan bahawasanya oh pasangan aku ini akan ada kekurangan dia, dia akan ada kelebihan dia. Sama juga macam diri kita sendiri. Okey, jadi dekat sini bila kita dah aware, dah terima benda itu, kita akan pergi kepada proses adjustment ataupun modification. Macam contohlah kita tengok pasangan kita ni mungkin jenisnya orang kata apa, nak barang tu berada dalam keadaan teratur sentiasa. Macam kita pula jenis fleksibel, kita tak kisah. Okey, jadi kat situ dia akan menimbulkan konflik sebenarnya. Tapi bila mana kita try untuk buat negotiation, kita cuba untuk orang kata apa, berdiskusi kan, kita akan tahu kat mana yang kita nak apa orang kata, nak betulkan. Contohlah kalau husband kita punya level kebersihan tu 90%, kita maybe 70%, kita ada gap dekat situ. So bila ada gap dekat situ, kita cuba untuk minimizekan gap tu. Contohnya husband tolong 10, kita pun naik 10%. Jadi kat situ kita akan bertemu di tengah-tengah. Kita akan bertemu di point yang sama. So kita tak akanlah alami konflik yang terlalu besar. Okey? Terima kasihlah siapa yang tolong tuliskan apa? Tolong tuliskan ni kan. Okey. So bila kita nak buat apa modification pun, kita kena ada apa orang kata, target yang jelas lah. Okey. So bila target yang jelas tu, saya cakap ni secara apa menyeluruh sahaja tau. Sebabnya kita buat perkongsian yang ringkas kan. Okey. So kalau nak tahu detail tu mungkin boleh tanya kemudian lah. Okey. Alright. So kat situ nanti kita boleh juga minta bantuan daripada mungkin pakar ke kan, untuk kita kenali kita punya potensi diri, kita nak kenal kita punya personality diri, kita nak kenal kita punya cara coping skill dan sebagainya. Okey, supaya kita boleh orang kata maksimaskan kita punya fungsi sebagai seorang manusia tu tadi. Sebab kita nak maksimalkan setiap topi yang kita pegang tadi tu. Okey, sebab topi kita sangat banyak. So kita nak kena tahu baik buruk setiap topi tu. Cara macam mana nak handle pun berbeza untuk setiap topi tu. Okey? Alright. And then kalau kita tengok bila kita ada proses adjustment ini, kita akan of course lah kita akan mengurangkan risiko dan juga konflik. Kita ada lagi 10 minit 5 minit Okey. Alright. So sebelum tu saya nak share. Okay, kenapa perlunya adjustment ni? Kalau 10 Oh, tambah lagi 1 jam. Allahu Akbar. Itu lain proses tu. Okay. Alright. So kalau kita tengok pernah dengar tak apa ni cerita tentang katak? Okay, dia mati kerana apa, bila dipanaskan dengan air panas. Okay, kalau pernah dengar lah. Okay, bila katak ni kan, dia dipanaskan, okay, dalam satu apa periuk ke apa kan, okay, actually kan dia ada ada orang kata peluang untuk dia lari, tahu bila air tu dah start panas. Tetapi bila mana katak ni punya sifat, dia cuba untuk adapt dengan apa suhu air tu tadi, menyebabkan dia mati bukan sebab dia tak dia tak boleh lari, tetapi dia mati sebab dia kekal berada dalam air tu tadi. Okey, maksudnya kadang-kadang adjustment tu perlu, tapi dia perlu dengan cara yang betul. Okey, kalau tak betul pun kita akan jadi rosak lah. Macam orang katalah bila kita modify motor kan, kalau apa guna bahan yang apa alat peralatan yang tak bagus pun, yang tak berkualiti pun, dia akan jadi rosak juga kita punya motor tu nanti. Okey. So maksudnya tadi kat sini adjustment tu perlu dengan cara yang betul lah. Cara yang orang kata apa selamat. Okey. And then the last one adalah bila kita dah buat proses adjustment tu tadi, okey, bila kita dah tahu apa orang kata apa menerima kita punya baik buruk tu apa semua bagai, kita akan pergi ke proses yang seterusnya yang kita panggil sebagai adaptation. Okey, adaptation itu adalah penyesuaian diri. Okey, kita dah nak kena apa sesuaikan diri dengan new self, new environment, new world. Okey, sebab tadi kita dah accept, oh kita ada kekurangan, kita ada kelebihan. Okey, lepas tu ada kekurangan yang kita perlu adjust. So kita dah adjust. Bila kita dah adjust, kita kena biasakan dirilah. Ataupun kita kena orang kata menyesuaikan dirilah dengan keadaan yang baru itu.
Macam contoh sebelum ni kita bebas untuk berjumpa kawan-kawan. Okey, sekarang ni kita boleh juga berjumpa dengan kawan-kawan tapi secara alam maya. Okey? So kita membiasakan diri pula lah dengan keadaan itu. Okey, sebab apa kita nak membiasakan diri? Sebab kita nak kurangkan tekanan yang kita alami sebenarnya. Okey, 3 cara ni sebenarnya untuk membantu kita kekalkan momentum kita, kekalkan kita punya positivity sebenarnya. Itu je sebenarnya dia punya konsep, tetapi kadang-kadang kita terlepas pandang perkara yang simple ni. Okey. Jadi kat sini untuk kita nak adapt tu pula kita ada lagi 3 tips yang saya nak bagi. Kita boleh gunakan perkataan NAK, nak. Okey. Yang pertama ni niat kena jelas. Okey, N itu untuk niat. Okey, lepas tu A itu adalah untuk action ataupun aksi. Maksudnya lepas kita dah niat tu, kenalah lakukan sesuatu. Janganlah kita berniat sahaja. Macam contohlah solat. Boleh ke kita niat sahaja, aku nak solat ni? Okey dah, habis, selesai. Tak ada, kita kena buat, betul tak? Kita kena lakukan solat tu. Perbuatan tu kita kena lakukan. And then last kali adalah consistent. K for consistent. Okay, so bila kita buat 3-3 ni, kita akan boleh orang kata boleh sesuaikan diri kita dengan lebih lama lah dia punya proses tu. Okay, saya rasa itu sahaja. Saya cuba untuk mengcompactkan semua pengisian sebenarnya. Okay, so saya buka untuk kalau dia ada nak soal jawab lagi ke apa ke, boleh ni lah. Nak tambah pun boleh. Semua apa dia tak berapa jelas. Ada soalan boleh terus Saya tak ajukan baca pun kepada chat. okey, boleh buka chat sekarang. Window shopping kat Shopee pun dah bahagia ya. Okay, alright. Tapi kan macam cuma saya nak selitkan Okay, saya minta untuk tuan-tuan dan puan-puan tolong aware dengan keadaan Encik Aliman tengah bercakap ke? Teruskan je Fikin sebab line Alimin tak okey tu. Teruskan dulu. Okey, saya. Okey. Cuma saya nak minta tuan-tuan dan puan-puan, okey, dalam kita nak kekalkan momentum itu, kita kena aware dengan keadaan diri kita especially daripada segi emosi kita, daripada segi pemikiran kita dan juga tingkah laku kita. Okey, sentiasa cakna. Okey, sebab kita kadang-kadang kita tak perasan tau, sebab kita nak contohlah orang kata kita terlampau nak mencapai matlamat kita, tanpa kita sedar kita membahayakan diri kita ataupun mencederakan diri kita. Jadi dekat situ kita kena tengok, okey, adakah emosi kita ni berada dalam keadaan baik ataupun tidak. Pemikiran kita ni adakah positif ataupun tidak. Kelakuan kita ini ataupun tindakan kita, tingkah laku kita ni wajar ataupun tidak. Okey, macam contohlah kita tengok, okey, kita kata kita nak berjaya ni. Kita kata kita ada kerja yang perlu kita buat ni, tapi apa tindakan yang kita buat adalah tidur. Okey, main game. Macam tak kongruen, tak selari pula kan. Kita punya pemikiran tu dengan tindakan kita. Ataupun contohlah kita kata kita ni positif, tapi hari-hari kita rasa sedih. Macam mana tu? So maksudnya kat situ kita kena sentiasa aware dengan keadaan diri kita supaya kita orang kata PUBG. Macam contoh sekarang ni kan, bila kita dah dalam tempoh pandemik ni, saya percaya gadget tu dah menjadi satu keutamaan. Okey, satu keutamaan yang sangat penting bukan untuk kita je, anak-anak. Tapi banyak juga kes yang saya terima, okey, anak-anak tu dah jadi addicted pula kepada gadget. So dekat sinilah datangnya usaha untuk kita orang kata cakna macam mana cara nak kontrol penggunaan gadget dekat anak-anak tu tadi. Okey. So kalau ada apa-apa soalan boleh tanya, kalau tak ada saya kurangkan semula kepada saudara Alimin lah. Plan versus Zombie ni dah lama punya game ni. Suara okey, ada apa-apa pertanyaan kepada penceramah kita pada pagi ini? Tak payahlah penceramah.
Tak. Kira tak ada Kira kalau tak ada mungkin setakat ni je lah kot untuk perkongsian daripada Puan Nashikin sebentar tadi. Moga dapat sesuatu lah manfaat bawa membumikan dalam kehidupan kita semua. Okay, baik. Terima kasih pada Puan Nashikin. Jadi kita akan teruskan kepada sesi perkongsian bagi setiap wakil pemuda negeri Melaka. Jadi semua wakil-wakil negeri semua dah standby untuk wakil negeri. Okey, untuk sesi perkongsian ni kita akan pendekkan sahaja setiap negeri 2 minit sahaja. Untuk perkongsian kita akan mula Perlis. Wakil negeri Perlis. Oh, Perlis tak ada Gem Pahang, Terengganu dan Kelantan. Macam Gemas lah dah ready ke? Gemas Selangor saya tengah cari line jap. Nanti saya wakil daripada Gemas Selangor. Saya wakilkanlah daripada Gemas Selangor. Isyad tidak. Okey, boleh. Silakan. Isyad cakaplah nanti awak tambah-tambah. Okey. Okay, insyaAllah selama beberapa bulan sebelum ni kita orang dah bukan apa tapi kita orang memang tak banyak program nak lakukan pun sebab Selangor ni pun memang dah pegang tempat pertama lah kes-kes COVID ni. So kita orang memang elakkan untuk buat physical meeting antara gema-gema. Itu pun paling tak boleh. Itu pun tak boleh. So kita orang yalah sebab PKP juga, sebab COVID juga kita orang pun ada daripada kalangan kita orang yang terjejas. So kita orang buat inisiatif untuk kumpul duit antara kita orang dan kita orang akan serahkan sebanyak RM1,200 setiap kepada 8 orang lah antara ahli gema Selangor. Lah sebab dia terjejas pekerjaan. Itu yang first. Yang second, kita orang juga dalam bulan 8 ni kita orang akan organise okay, sambung. Bulan 8 ni juga kita orang akan organise PUBG tournament yang dia handle by Hafizul. Kalau dia ada lah, dia akan terang kalau dia nak. Tapi juga mengalu-alukan lah kalau sesiapa yang nak masuk boleh promote sikit lah kita orang punya PUBG tournament untuk bulan 8 ni. Tak silap kalau boleh kita orang boleh buat kan dalam bulan 8 juga. Itu je. 2 benda je. Okey. Ada sedikit penambahan untuk berkenaan dengan bantuan daripada Gemas Selangor ke Gemas Selangor. Itu kita punya tajuk program lah. Okey. Yang mana kalau sebelum ni kita punya program lebih kepada bagaimana untuk kita contribute pada society. Tapi saya rasa saya mengajak daripada gema-gema negeri lain juga dan masa inilah untuk kita bantu dalam kalangan AJK kita sendiri. Okey. AJK dan juga sukarelawan-sukarelawan yang tanpa putus sebelum ini banyak membantu kita. Jadi di sinilah selain daripada kita contribute pada society, kita membantu juga kawan-kawan kita ataupun jiran-jiran kita yang terdekat lah, khususnya AJK yang banyak membantu kita dalam melaksanakan program. Okey, bagaimana modus operandi yang kami telah lakukan sebelum ini adalah kita edarkan Google Form di kalangan AJK. Macam Gemas Selangor ni kita hantar juga kepada AJK Gemas Selangor, AJK tuition ikhlas. Dan sebab sebelum ni kita memang buat program Rohingya almost every week lah sebelum COVID. Jadi banyak sukarelawan yang banyak bantu kita. Jadi kita bantu juga mereka dan juga AJK Gema Horizon. Rata-ratanya mereka daripada Gema Selangor juga. Jadi mereka banyak memberikan feedback yang baik lah. Rata-ratanya memang mengisi, banyak yang nak contribute dan actually yang kata nak minta sumbangan tu diorang malu. So apa yang kita buat adalah kita call lah. Kita receive khabar, kita tanya khabar okey ke tak apa semua kan. Kadang-kadang memang mereka malu nak bagi tahu.
Tetapi itulah kita punya peranan untuk kita tahu bagaimana keadaan orang-orang yang terdekat kita. Jadi itulah tidak bermakna COVID ni menghentikan kita untuk berjalan, tetapi sepatutnya COVID ini menyebabkan kita lebih empati kepada khususnya kepada rakan-rakan kita yang terdekat. Jadi saya mengajak kepada sahabat-sahabat lain untuk cakna apa yang berlaku dalam kalangan rakan-rakan korang yang terdekat tu, terutamanya AJK. Yang senyap-senyap tu tanyalah khabar, apa khabar apa semua kan. Sebenarnya memang honestly kalau orang tanya kau okey tak apa semua tu memang agak dah chill lah sebenarnya. Lagi-lagi di waktu yang agak getir ini. Jadi itu sajalah apa yang saya boleh tambah daripada Irsyaduddin tadi. Dan saya mengajak juga pada sahabat-sahabat di luar sana, InsyaAllah pada 31 Ogos ataupun dalam bulan 8 ni lah di penghujungnya kita akan buat PUBG Sempena Merdeka. So mungkin kita tak pasti sama ada bagaimana penyertaan, tapi kita buka penyertaan juga kepada gema-gema negeri lain jugalah. Itu sahaja. Itu sahaja daripada Gema Selangor. Irsyad ada apa-apa nak tambah ke Irsyad? Ada tuan, puan. Okay. Itu sahaja daripada kami. Okey, terima kasih kepada Gema Selangor. Okey, seterusnya Gema yang lain, Gema Kedah ke Pulau Pinang. Ada gema-gema lain yang nak teruskan untuk perkongsian? Ringkas saja, 2 minit saja. Assalamualaikum. Selamat pagi. Ini Gema Penang, Jim. Okey, baik. So Teruskan. Gema Penang tak banyak planning sangat. Cuma kita ada few programs dengan Jabatan Belia Sukan Negeri Pulau Pinang lah. Satu program tu ditangguhkan lah sebab asalnya dia plan untuk physical punya programs lah. So sebabkan COVID pun dah makin teruk jugalah kat Penang ni, 700,000. So yang ni ditangguhkan dululah. Dan nextnya kita ada satu lagi program juga pasal bulan kemerdekaan juga, dia pasal kuis lah. Kami akan buat online punya program. So dia pasal kuis kenegaraan macam tu lah. So mungkin minggu depan lah, patutnya plan hari ni. Tapi bila bincang balik dengan pegawai tu, dia kata tak apalah, kita tangguh ke minggu depan lah. So minggu depan lah kot, insyaAllah. Jadi dari segi penyertaan semua di bawah Jabatan Belia lah. So mereka akan cari peserta-peserta lah. So target mungkin dalam 40 ke 60 orang peserta lah. So ni masa yang terdekat untuk Pulau Pinang lah. Okey, terima kasih pada Gema Pulau Pinang. Nanti share poster dengan detail sekali. Okey, seterusnya Gema yang lain, Gema negeri lain. Mungkin ada Gema Perak ke, Gema KL. Ada Gema lain? Gema KL. Okey, baik. Terima kasih. Vinesh, teruskan. For now, Gema KL ada satu program lah yang sedang berlangsung, yang mana kita buat bawah JBS Kuala Lumpur, Stay at Home Art Challenge untuk belia yang berumur 15 hingga 25 tahun ni. Dia melukis yang bertemakan tentang COVID-19 lah. So itu antara program kita yang sekarang sedang berlangsung sehingga 16 Ogos. Dan buat masa sekarang ini, target yang kita kena capai adalah 100 orang partisipan untuk program kita orang ni. But for now tak cukup lagi lah jumlah tu. So kita orang masih lagi giatkan publicity kita orang dengan kita pergi grup-grup yang berkaitan dengan drawing lah dekat Facebook dan juga dekat TikTok pun kita buat benda tu lah. Kita cari profil-profil orang-orang yang suka melukis, kita komen dekat bawah dia join program ni. But masih belum lagi lah capai apa yang kita nak.
So kita harapkan jugalah gema-gema negeri lain boleh bantu kita orang untuk promote dan publicity program ini di media sosial masing-masing supaya boleh capai target 100 orang partisipan. InsyaAllah itu je pendek daripada Gema KL. Okay, terima kasih Vignesh. Nanti boleh share details dengan poster sekali lah untuk kita sama-sama promote. Okay, baik. Seterusnya Gema Negeri 9. Ada Negeri 9 ataupun Johor. Ke tuan rumah nak start dulu? Ada mana-mana Gema Negeri yang lain? Setakat kita baru selesai Pulau Pinang. Terbaik Melaka. Silakan. Selamat pagi. So, update daripada Gema Melaka. So far kita pun slow down juga dari segi program. Adalah yang kita keep in touch, stay high kat dalam group. So, Alhamdulillah lah kita dapat diberi tugasan untuk buat town hall ni pun. Satu panggil apa? Peluang juga untuk kita orang get together. So, it's a good sebenarnya. Thank you Amar sebab offer kepada kita orang untuk jadi host buat town hall ni. So dia membuatkan kita orang kena be prepared lah. So since town hall ni pada kami macam a booster lah ataupun recharge. Sebab pusat akan buat setiap bulan kan. So meaning to say that mungkin dah lama kita orang slow down kan. So maksudnya setiap bulan kita akan ada town hall. So setiap negeri maksudnya akan membuatkan kita orang prepare lah. At least kalau Gema pusat sendiri dah buat town hall ni setiap bulan, takkan Gema negeri tak buat meeting selama sebulan kan. So dia membuatkan kami Gema Melaka dan juga insyaAllah Gema-Gema lain untuk adakan meeting. Dalam masa sebulan tu akan ada meeting lah sebab Gema pusat tu saya dah buat town hall ni sebulan, so kita kena buat jugalah meeting at least sebulan sekali ataupun lebih kerap lah. So dari segi program lain tak ada. So insyaAllah kita akan gunakan macam tadi lah kenal pasti kelas 1 ni. So untuk kita orang get together dan kumpulkan kekuatan lah untuk kekalkan momentum untuk next event lah. InsyaAllah. Okey, insyaAllah. Terima kasih Gema Melaka. Seterusnya Gema Negeri 9 ke ada Muhammad Sabri ataupun Negeri Johor. Okey, nanti dah siap Penang akan share. Okey, baik. Okey, seterusnya mana Gema-Gema yang lain? Sekarang ni baru selesai Pulau Pinang. Ada. Okey, baik. Johor Johor, okey, baik. Okay, insyaAllah. Teruskan. Gema Johor hari tu ada beberapa program. Yang terakhir tu kerjasama dengan ni lah, Gema Melaka lah yang top mental social tu. Kemudian kita insyaAllah akan ada satu program. Plannya adalah pada akhir tahun, iaitu program Senaton. Dan program yang kita sedang rangka yang terdekat ialah program bersama JK, iaitu program bonding lah yang kita akan buat. Sebab kalau sebelum ni kita program bonding kita fizikal lah, mana kita akan duduk dekat mana-mana homestay ke apa-apa dan kita akan berbonding lah. Tapi disebabkan PKP yang entah bila akan habis ni, kita decide untuk buat secara maya lah. Dan dalam tu masih dalam perancangan kita akan buat program seperti online gaming, games dan macam-macam lagi lah. Kemudian ni semua dalam rancangan lah, tapi belum dibincang secara detail lah. Kemudian
ada juga kami akan sambung program forum itu. Tajuk lain-lain lah kita akan buat. Yang antaranya tajuk yang kita bincang ialah kita akan mengenai online business, macam mana ingin menjual barang di Shopee atau Lazada, mengenai domestic abuse, kesedaran domestic abuse, cabaran work from home dan alam sekitar lah. Dan antaranya juga kita ada berbincang untuk berkongsi tips-tips work from home untuk post di social media lah. Itu kita akan usahakan. Dan kita ada juga cadang untuk menganjurkan bocoran lah. Bocoran sebab sekarang ni banyak orang kan nak lagi-lagi. So kita ada nak anjurkan bocoran lah. Sebab KSN pun tak boleh berjalan pun. So kita try fikir cara lain. Dan juga pertandingan e-sport. Itu antara cara kita bincang dalam mesyuarat itulah. So itulah antara program-program yang sedang dirangka dan akan dibuat oleh Kementerian Johor. Terputus so? Dah selesai ke? Yes, macam terputus lah. Terputus Banyak bercakap tadi. Tak ada. Ada lain. Terputus. Alamak. Okay, Terputus okay. Mungkin boleh back dari 2-3 point. Program yang kita telah buat, sebenarnya kita antara program yang kita forum yang kita buat itu dengan Gemar Melaka itu yang mental issue tu, itu adalah antara siri beberapa siri yang kita cadang untuk buat lah. Antara siri lain yang kita bincang macam mana hendak memulakan bisnes secara online dan kesedaran mengenai domestic abuse. Kerana apa yang kita lihat waktu PKP ni kebanyakan ada kes-kes domestic abuse ni meningkat lah. Ialah sebab stres di rumah lah benda semua. Kemudian tips-tips working from home dan macam mana kita nak cope sebagai parents muda nak bekerja di rumah sambil melayan anak yang kena pergi kelas online, yang melayan anak kecil yang memang kerja dia nak main je. Kan dia tak ada, lagi-lagi yang tak ada adik-beradik apa semua, kita nak kena layan dia, macam mana kita nak cope dan mengenai alam sekitar. Itu adalah antara siri-siri forum yang kita cadang nak buat lah. Kemudian kita akan insyaAllah, ni semua cadangan lagi dah, belum pelaksanaan belum lagi. Kita dengan e-sport, virtual run dan akhirnya plan program dengan kerjasama Parlimen Sepangam, iaitu program Sunaton, di mana kita akan membantulah keluarga-keluarga yang kurang berkemampuan, terutamanya belia, untuk menyinatkan anak-anak mereka lah. Itu pun masih dalam perancangan lah, insyaAllah. Okey tak dengar? Ada putus-putus lagi tak? Dengar jelas. Okey, clear. Okay, terima kasih kepada Gema Johor. Okay, seterusnya Gema Perak. Ampun tiada apa yang dapat dikongsikan. Tak apa, sekadar nak ucapkan salam pun boleh, tak ada masalah Gema Perak. Okay, seterusnya Gema yang lain. Gema Terengganu, Gema Kelantan, Pahang. Okey, boleh, tak ada masalah Kak. Ada Gema Perlis yang belum lagi, Perlis, Kedah, Perak, Negeri Sembilan, Pahang, Terengganu, Kelantan. Assalamualaikum. Saya Fahmi daripada Gema Pahang. Dengar. Okey, terima kasih.
Okay, daripada Pahang pun sekarang program tak ada sangat sebab kita orang biasa buat aktiviti basikal sama kan. So sekarang nak kena basikal pun kalau kena sorang-sorang tak boleh ramai-ramai. So kita sekarang tengah planning lah untuk program secara maya. Salah satunya yang terdekat kita ada nak buat pertandingan Liga EPL lah, Fantasi. Tengah merangka lagi macam mana rules tu. So kalau tengok feedback daripada survey tapi ramai juga yang join, terutamanya yang belia-belia yang minat kepada bola kan. So yang mana ada pengalaman sebelum ni boleh main. So kita akan bagi hadiah-hadiah menarik lah. So untuk program lain masih dalam perancangan lah. Itu saja kot daripada Pahang. Terima kasih. Okey, terbaik Gema Pahang. Terima kasih. Seterusnya Kelantan, Terengganu, Negeri Sembilan, Perak, Kedah, Perlis belum lagi. Okay, kita masih lagi menanti negeri-negeri lain untuk kongsi 1 minit pun tak apa. Perlis ada Perlis, negeri Perlis. Negeri Kedah, Perak ke macam mana? Kalau tak ada mungkin kita pun dah hampir ke 11, 15. Kelantan tak ada, Terengganu, Negeri Sembilan, Perak, Kedah, Perlis. Kalau yang tak ada ni kira akan ada Okey, mungkin ada ni Kak Umi Kelatun ni ada beberapa perkara nak disampaikan. Okay, thank you Alimin. Bismillahirrahmanirrahim. Sorry sebab saya rasa nak cakap sikit, just nak share lah kot. Just nak berdasarkan yang Cik Ikin cerita tadi, kongsikan dengan kita tadi, dan kita kaitkan dengan kita pemuda Gema, work life balance kita, dan yang mana saya nak cakap kat sini macam mana setiap daripada kita jaga kita punya work life balance dan teruslah bangunkan pemuda Gema. Macam Cik Ikin cakap tadi, pada pendapat saya lah, untuk pemuda Gema ni, jika kita kaitkan dengan pemuda Gema, setiap daripada kita ni kena duduk sekali, saya cadangkan set Gema negeri masing-masing, duduk and then discuss balik keadaan masing-masing, macam mana teammate masing-masing, sebab untuk jayakan pemuda Gema ni kita perlukan teamwork. So kena pastikan setiap team kita, AJK kita ni dapat menjalankan fungsi masing-masing. Kita check balik, macam kita accept keadaan masing-masing, macam mana kita punya work life balance. Setiap orang berbeza. Contoh dia macam kononnya Safwan lah. Safwan kalau masa PKP ni kerja dia penuh. Macam saya sendiri, contohlah saya beri contoh Safwan. Kalau bagi contoh saya, waktu PKP pun masa hari bekerja memang kita penuh. Macam kerja peguam memang tak pernah habis. So kita tak boleh compare kita dengan orang lain, gaya bekerja dia. So macam mana kita nak accept keadaan masing-masing, yang ni sibuk, yang ni boleh tinggalkan kerja, yang ni boleh fokus, macam mana nak accept keadaan masing-masing untuk kita bergerak bersama-sama. Pastikan yang setiap ahli dapat menyumbang lah, supaya kita berlaku adil dan tidak menganiaya ahli-ahli kita yang lain, supaya setiap orang dapat menjalankan topi-topi yang dipegang masing-masing dengan baik. Sebab kita ada tanggungjawab untuk diri sendiri, untuk kerja dan juga untuk Gema lah. Semua kena bergerak selari. So setiap orang kena tahu masa bila dia free, masa bila dia boleh menyumbang. Bukan senyap tak apa-apa, dan AJK lain yang terpaksa mengorbankan keluarga dia sebab terpaksa fokus Gema ke, sebab kita tak ada teamwork.
So untuk menggerakkan Gema ni, kalau kerja seorang dua orang memang penat. So teamwork, we all kena accept keadaan masing-masing dan cuba untuk adapt dengan keadaan masing-masing tadi, dan lepas tu sesuaikan diri dan kita semua dapat menyumbang. Hilang suara pula. Macam itulah. Cuba untuk sit down dan pastikan kita dapat sesuaikan dirilah dengan keadaan masing-masing, cerita macam mana kita nak gerak, sebab kita tak nak macam berapa orang saja yang bekerja. Nak semua orang dapat menyumbang walaupun dia sibuk masa bila dia free. Macam itulah. Itu saja. Terima kasih Kak Umi atas beberapa peringatan ataupun pencetus kepada semangat kita insya-Allah lepas ni. Okey, baik, seterusnya mungkin perkongsian daripada Gema-Gema Negeri mungkin setakat ini sahajalah, dan kita akan proceed kepada online survey. Okey, daripada Gema Pusat. Okey, silakan ni. InsyaAllah, salam. Mas Suri. Terima kasih banyak pengurusi majlis, saudara Alimin daripada Gema Melaka ke Gema Terengganu. InsyaAllah ada sedikit perkongsian daripada saya sebelum saya terangkan tentang maklum balas. Sambil-sambil boleh isi maklum balas di dalam ruang chat box. Saya ada letakkan maklum balas punya link. Okay, saya letak lagi sekali untuk isi. Dia ada 2 slide. Satu slide adalah Likert scale tu, dan yang kedua adalah tentang carangan ataupun komen atau next topik ke ataupun apa-apa saja nak di-sharingkan. Boleh share di dalam ruangan Mentimeter tu, menti.com tu, dan boleh voicekan lah dalam tu. Dan sambil tu saya akan sharekan juga daripada Gema Pusat. Pertama adalah Gema Pusat sudah pun launching tabung kebajikan ahli untuk kita, yang ini Gema Selangor start dululah, tapi kita pun dah start, dan yang ini adalah berbentuk kebangsaan. Bermaksud setiap Gema Negeri boleh menyumbang, boleh share pada sebanyak mungkin. Dan kemudian yang kedua adalah melalui tabung kebajikan ahli ni juga kita akan gunakan untuk kita salurkan kepada semua Gema Negeri yang terkesan, kepada semua ahli, AJK dan juga alumni pemuda Gema di mana-mana negeri pun. Jadi ini adalah tanggungjawab kepada semua wakil Gema Negeri di dalam town hall ni untuk bertanya kepada ahli-ahli ataupun AJK ataupun alumni negeri masing-masing, mereka yang terkena dengan COVID-19 boleh reach out pada Gema Pusat ataupun boleh maklumkan dalam grup talk ataupun kepada saya sendiri secara direct, atau siapa-siapa daripada Gema Pusat untuk kita bantu. Kita akan keluarkan satu bantuan kepada khas untuk mereka yang terkesan dengan COVID-19, mereka yang dah bukan terkesan, yang terkena positif COVID-19. Dan kalau ada yang terkesan mungkin sebab COVID-19 kehilangan kerja dan sumber pendapatan dan juga makanan tidak dapat, mungkin kita boleh reach out juga dengan Gema Pusat. So kita buat dalam peringkat nasional, insya-Allah. Jadi kudos kepada Gema Selangor sebab mula dulu. Gema Pusat mula lambat sikit. Okey, yang ketiga adalah program di antara tiga pihak, Gema Pusat, Gema Selangor dan juga Gema KL akan buat program Hub for Heroes 2.0. Ini sebab kita nampak frontliners di luar sana dah mula exhausted. Kita sendiri pun tahu kadang dalam circle kita, rakan-rakan kita dengar macam-macam cerita frontliner. Terutama di Lembah Kelang lah, di KL, di sekarang pun negeri-negeri lain pun dah mula naik, di Johor, di Kelantan dan juga di Negeri Sembilan dan sebagainya dah mula naik kes. Jadi kita nampak sebenarnya frontliner kita sangat terkesan dan kita nak cuba menghargai mereka, at least sedikit sebanyak boleh menaikkan semula lah mereka punya semangat dan sebagainya. Kita akan hantarkan satu token penghargaan kepada mereka, insyaAllah. Jadi ini gabungan 3 dan akan dilancarkan pada bulan pada bulan September. Bulan Ogos adalah perancangannya, pelancarannya pada bulan September, insyaAllah. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat adalah town hall ini sendiri, di mana kita akan mulakan tahniah kepada Gema Melaka kerana menjadi negeri yang pertama host town hall. Jadi untuk yang next town hall kita akan
kita akan sama ada kita akan reach out ataupun Gema Negeri itu sendiri nak volunteer kepada kita untuk memberikan satu topik, dan kita akan cuba untuk tengoklah macam contoh kenapa Gema Melaka dipilih, sebab kesan dari hasil daripada topik yang lepas, town hall yang lepas, kita dapati sebenarnya banyak yang terkesan dengan work life balance, terutama kepada macam mana nak work on NGO tu sendiri kan. Jadi kita jemput Gema Melaka sebab mereka ada banyak kaunselor. Dan mereka pun baru-baru ni ada buat program dengan Gema Johor berkenaan dengan mental health. Jadi momentum tu dah ada dan topik tu dah pun dibawa. Jadi kita nak teruskan dan kita offer lah kepada Gema Melaka. Dan kita bukan offer kosong-kosong Gema Pusat akan berikan satu token RM100 kepada host yang Gema Negeri yang akan jadi host. RM100 tu bebas untuk digunakan untuk apa-apa saja seperti poster, ataupun nak bayar kepada speaker, ataupun nak masuk dalam tabung sendiri pun okey je, tak ada masalah. Tapi itulah sebagai token penghargaan daripada Gema Pusat kepada Gema Negeri yang hosting lah. Itu yang keempat. Jadi untuk mereka yang kita akan bincang lagi di peringkat Gema Pusat next topik, atau sekiranya ada Gema Negeri yang nak volunteer boleh reach out kepada kami, insyaAllah. Dan yang kelima, seperti yang Kak Umi share tadi, ini adalah high time untuk kita koreksi diri sendiri, untuk kita tengok dalaman kita, dalam AJK kita. Mungkin kita tak boleh nak buat program luar buat masa ni, mungkin susah ataupun sukar. Jadi kita kena jaga kita. Jadi di pusat sendiri kita dah buat retreat. Actually even di retreat di pusat pun sebenarnya kita tak boleh nak buat panjang, sebab biasa retreat kita kena berjumpa kan. Jadi kita buat 2 kali. So satu yang kita dah buat ada pada bulan 5, yang kedua retreat 2.0 kita akan buat pada bulan 8 dalam minggu depan, insyaAllah kita akan buat yang kedua, di mana kita pecah 2. Satu adalah kita buat SWOT. Actually ada banyaklah perbincangan tu, tapi antara perbincangan paling besar adalah kita buat SWOT, kenal pasti apa kekuatan, kekelemahan, apa lagi peluang-peluang yang kita boleh get dan apa ancaman yang kita boleh cuba kawal dan sebagainya. Jadi melalui SWOT tu kita akan carry pula kepada next retreat, iaitu kita akan buat planning untuk Gema Pusat dan juga semua Gema Negeri Nasional secara kebangsaannya. Planning dan juga apa hala tuju kita untuk menghadapi pandemik ni especially. Jadi boleh nampak dekat sini sebenarnya Gema Pusat punya cara, kita akan buat pre-survey dahulu baru kita buat retreat. Pre-survey tu kita akan tanya dulu tentang contoh macam psikologi, minat, ahli-ahli dalam Gema Pusat contohnya. Dan kemudian dalam retreat tu kita akan presentkan dan kita akan analyse daripada situ. So dia lebih terancang, dan kemudian macam untuk next minggu depan ni kita akan buat survey ataupun pre-discussion discussion awal untuk selected few, seperti contoh discussion untuk team media, discussion untuk team dokumentasi dan juga setiausaha, dan juga discussion awal untuk team high level lah, seperti pengurusi, timbalan pengurusi, untuk berbincangkan tentang vision ataupun hala tuju organisasi ke arah mana. So kemudian pada retreat itu kita akan presentkan. So dia lebih memudahkan untuk kita berbincang lah. Sebab sekarang ni kalau kita buat retreat dalam depan skrin lama-lama, ya Allah susah ha. So kalau buat awal-awal dia lebih memudahkan dan menjimatkan lah masa dan sebagainya. Jadi nak sharing juga Gema Pusat, kalau pernah dengar Pomodoro, Gema Pusat sedang implement sistem ni ataupun cara ni, teknik ni, di mana kita buat 25 minit task, 5 minit rehat. So sekiranya retreat tu 6 jam lah, kita akan buat pecahan setiap 25 minit tu, kita akan fokus habis dan kita akan rehat 5 minit. 25 minit, rehat 25 minit. So selang 2 jam kita akan rehat full. Contoh kita rehat 15 minit atau setengah jam. Macam tu. So dia Pomodoro ni saya share. Inilah satu benda yang kita boleh share juga kepada Gema Negeri untuk explore macam mana untuk kita kekal fokus di dalam satu perbincangan yang panjang seperti retreat. Jadi untuk itu, ini adalah sedikit galakan lah untuk Gema Negeri. Mungkin inilah masa yang sesuai untuk kita recheck balik kekuatan kita, kekuatan ahli kita, macam mana ahli kita punya kebajikan, macam mana kita punya gerakan dalam organisasi. Jadi sekiranya perlu pertolongan daripada Gema Pusat untuk retreat ni, seperti contoh macam nak buat
pasal media ke ataupun nak buat perancangan tapi tak jumpa siapa yang boleh guide, tak jumpa speaker mana yang boleh reach out pada Gemma Pusat, kita akan cuba bantu. Nak cari guideline nak buat retreat tapi tak sembang apa. Apa boleh reach out dengan Gemma Pusat, boleh bagi tahu. Kita akan cuba bantu. Bukan hanya retreat untuk apa-apa saja. Boleh reach out, kita akan sama bantu sebab sekarang ni lah masa yang agak sukar untuk kita. Jadi kita perlu support each other lah. Itu bahasa santainya. Jadi sedikit 5 point yang saya cuba nak share. Jadi kalau dah survey, berapa ramai yang dah survey ni? Survey pula, feedback. Bagi yang belum isi feedback form, boleh isi di ruangan chat. Saya share lagi sekali dia punya link dia. Dan insyaAllah kita akan berjumpa di next town hall. Terima kasih banyak daripada saya, Gemma Pusat. Saya serahkan semula kepada host kita, Pemuda Gemma Melaka. Terima kasih. Okay, terima kasih. Rasa kena ni, presenter kena show the next slide. Sebab tak boleh nak buka next slide. Tengah waiting. Mungkin Nama boleh buka ni untuk next slide. Oh ya ke? Sorry. Allahu Akbar. Sekejap. Dia tak terus ya. Okay, sementara tu boleh semua klik link yang pada ruangan chat tu, menti.com. Oh, klik open Q&A. Boleh dah ke? Go to next slide. Saya lupa setting ni. Okay, ni cadangan topik town hall Feedback lain, komen atau apa saja. Hahaha. Okay, boleh sambil tu boleh semua pakat jawab. Jadi terima kasih kepada semua negeri kerana setia meluangkan masa sehingga ke akhirnya sampai ke pagi ni 11.30. Dan insyaAllah kita akan bertemu lagi pada sesi Town Hall 3.0 bulan hadapan. Okay, mungkin itu sahaja daripada kami, Pemuda Gemma Melaka. Assalamualaikum dan insyaAllah kita jumpa lagi. Okay, sambil-sambil tu boleh terus jawab. Mungkin Gemma Pusat nak share ke apa jawapan-jawapan tu? Boleh. Kesihatan mental, teamwork, sambil-sambil makan Maggi. Kenali semula Pemuda Gemma sejarah dan identiti. Topik yang bagus yang telah dibawa hari ini, malang sekali masa tidak mengizini seorang hamba ini disebabkan masa bertindih dengan real work schedule apapun terbaik. Ada cadangan perusahaan kewangan dalam kalangan belia, mencipta pekerjaan musim pandemik. Belum makan lagi, okey. Okay, itu saja mungkin daripada Gemma Melaka. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye-bye. InsyaAllah kita akan jumpa lagi.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Gemma Melaka. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih semua. Okay, terima kasih kepada Gemma Melaka. Token tu Safwan dah isi ke? Nak tanya. Okay. Nanti minta tolong isi maklumat detail Gemma Melaka so that kita boleh transfer. Sebab itu record untuk bendahari juga. Mereka dah buat sistem job form tu untuk tracking ke mana keluar masuk. Tu dapat daripada Gemma Negeri Sembilan tu. Gemma Negeri Sembilan start dulu buat job form tu. Kita tiru. Biasalah Gemma Pusat ni kepala berapa banyak je kan. Kita tiru-tiru Gemma Negeri. Basically job form tu untuk apa? Untuk tracking dan juga record bendahari. At the same time untuk isi maklumat lah. Berapa yang kita nak bagi dan sebagainya lah. Apa yang diminta. Kalau rasa macam tak ada benda tu tak applicable, contoh macam receipt tak ada kan. So macam apa nama ni, skip je lah benda tu. Ada benda-benda yang boleh rasa perlu skip je. Okay. Alright. Memang aku boleh try kat benda ni. Itulah. Kita boleh belajar dengan Negeri Sembilan tu. Job form terima kasih banyak. Saya remove sebab nak stopkan recording. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Okay, Assalamualaikum.